Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali bertemu bersama Cik Man dalam rancangan Apa Lagi Kalau Bukan Jawapan Panih Cik Man. Korang tanya, insya-Allah Cik Man akan jawab. Dan kita berada pada hari yang seterusnya ini dalam tema yang sama, iaitu surah-surah pilihan ataupun ayat-ayat pilihan untuk kita huraikan tentang tafsirnya, iaitu tema tafsir. Dan kita masih lagi dalam surah Al-Fatihah. InsyaAllah direzekikan Allah, sama ada kita beralih ataupun tidak, maka kita serahkan segala-galanya kepada Allah. Jadi sebelum ni Cik Man ada berhenti dengan ayat Maliki Yaumiddin. Jadi kita nak huraikan sikit lagi tentang Maliki Yaumiddin, iaitu pemilik kepada hari agama. Orang tanya, Cik Man, sebenarnya hari agama ni apa? Sebab terjemah ad-din itu agama. Sebenarnya terjemahan yang untuk mudah kita faham dan tepatnya Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Ad-din selain daripada kita faham membawa maksud agama, ad-din juga membawa maksud al-jaza, iaitu pembalasan ataupun al-amal. Al-amal ada nasyid masa zaman Cik Man kecil-kecil dulu. Jadi ad-din ada banyak maksud. Yang dimaksudkan dalam Malik Yaumiddin ialah al-jaza, iaitu Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Pembalasan apa? Pembalasan dengan apa yang kita ni makhluk pernah buat dekat dunia dulu. Ada soalan-soalan tanya kat Cik Man. Cik Man, binatang ni dia masuk neraka ke masuk syurga? Ataupun binatang ni ada tak sama macam manusia berdiri dekat padang mahsyar apa semua? Dalam satu hadis Nabi menjelaskan binatang juga ada mahkamah. Bahkan kambing yang menanduk kambing yang lain juga akan dihukum. Tapi itu caranya Allah yang tentukan. Kemudian selepas semua haiwan diselesaikan penghukumannya, maka akan ada suara yang berbunyi, jadilah tanah debu. Maka binatang semua akan berubah menjadi debu. Tak ada lagi dah. So yang akan menjadi, orang kata, ada haluan sama ada ke syurga neraka ni manusia ataupun jin, syaitan dan iblis. Kemudian tiba-tiba si Kak Long ni menangis lah, tesak-esak. Habis Cik Man, saya nak jumpa cumi saya. Cumi kau siapa? Kucing. Saya bela daripada kecil dekat dunia dulu. Takkan tak boleh jumpa cumi. Sibuklah dengan cumi-cumi kau. Maka timbullah persoalan netizen. Saya boleh tak jumpa kucing saya, Cik Man? Saya cat lovers, Cik Man. Cat lover konon. Kau pilih kucing yang bulu tebal aja. Kucing yang kurap tu kau tak pilih kan? Diskriminasi kata kucing-kucing sekalian. Jadi boleh tak saya jumpa kucing yang saya bela dekat dunia ni, di akhirat nanti masuk syurga? Yakin tu masuk syurga tu? So macam mana Cik Man? Maka dekat sini ada huraian pula daripada ulama yang lain. Walaupun kita tahu tadi kan, yang binatang semua akan jadi debu. Jadi maknanya tak adalah kucing kita akan masuk ikut kita dalam syurga. Tapi ada dalil yang mengatakan bahawa kita dekat dalam syurga boleh minta apa yang kita nak. Umum ayat ni, termasuk kita boleh minta Allah bagi balik kucing yang kita bela ketika di dunia dulu. Bukanlah maksudnya hadis yang pertama tadi, binatang semua jadi debu, tak ada binatang dalam syurga. Maklum kena faham, konsep binatang dekat akhirat ada dua. Satu, persoalannya, binatang dekat dunia ni boleh pergi ke akhirat ke tidak? Yang kedua, ada tak ready-made binatang dalam akhirat? Kan dua soalan berbeza. Sebab dalam syurga nanti ada haiwan-haiwan. Yang haiwan tu mungkin tak pernah wujud dekat dunia, tapi memang dicipta untuk special edition di dalam syurga. Itu persoalan yang lain.
Berbeza dengan binatang dunia, mati, kiamat, kemudian masuk dalam syurga. Jadi dua persoalan yang berbeza. Walau bagaimanapun, Cik Man nak bagi berita gembira, syurga bukan negara sedih. Dan syurga bukan negara penyesalan. Apa yang kita nak insya-Allah kita boleh dapat dalam syurga. Jadi sesiapa yang belum chicken run, jumpa di syurga. Baik, jadi kita nak cerita pasal Malik Yaumiddin, iaitu Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Pembalasan apa? Pembalasan dengan apa yang kita buat. Mencuri, dulu kau lepas, dekat akhirat tak boleh lepas. Kemudian dekat dunia dulu semayang rajin, sampai tak sempat kau nak enjoy, tak sempat nak karaoke, terpaksa korban waktu muda. Tak apa, boleh enjoy dekat dalam syurga. So keadilannya dekat situ. Bukankah ada satu kenyataan mengatakan dunia penjara bagi orang beriman dan syurga bagi musuh-musuh Allah, bagi orang kafir. Maka dekat akhirat besok, insya-Allah syurga ataupun akhirat adalah syurga bagi orang yang beriman, memang disediakan syurga, dan penjara serta penyeksaan ataupun pembalasan bagi orang yang menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selesai ya, Maliki Yaumiddin. Allah pemilik utama. Kemudian ada satu soalan yang orang kata agak cerdik, dan soalan ini orang kata dia di luar kotak juga ya, walaupun dia duduk dalam rumah, yang mengatakan, Cik Man, besok ketika di akhirat besok kita boleh jumpa tak orang-orang yang kita pernah jumpa dekat dunia dulu? Sudah pasti boleh. Bahkan ada satu situasi ini kita akan bercerita sebahagian daripada momen-momen kita di akhirat besok. Momen-momen kita di dunia dulu. Jadi nak pastikan kawan-kawan kita akan masuk sekali syurga dengan kita, di mana Allah sebut dalam Quran besok yang akan menjadi pembantu adalah al-akhilla, iaitu yang akan menjadi saudara, yang akan menjadi teman ialah mereka yang bertakwa, yang mereka buat ibadat sama. Jadi besok jadi saksi, kawan saya dulu semayang dengan saya, kenapa saya masuk syurga, dia tak boleh. Jadi kita sebagai bukti ni, kita sebagai guarantor, kita sebagai penjamin untuk tarik sebagai syafaat sahabat ataupun pembantu bagi menarik kawan-kawan kita masuk ke dalam syurga, insya-Allah dengan izin Allah. Jadi dekat akhirat besok memang tak tergambar sebarang benda yang kita orang kata dekat dunia ni jahat ni, confirm masuk neraka. Dekat dunia baik, bagi sedekah, confirm masuk syurga. Belum tentu. Sebab apa belum tentu? Kerana kematian di saat akhir ketika di dunia dulu, niat hati kita, bagaimana takut kita, macam mana taubat kita, hanya Allah sahaja yang mengetahui. Sebab tu jangan jadi orang yang underestimate orang lain, dan jangan jadi orang yang judgemental dengan nasib orang lain. Kita kembali selepas ini. Alhamdulillah, kita kembali dalam rancangan Jawapan Panah Cik Man. Laju Cik Man ya, belum sebut apa-apa lagi dah terus masuk ya. Sebab tak sabar nak jumpa dengan tuan-tuan, makcik-makcik dan balong-balong. Maklumlah segar bugar bangun awal pagi subuh ni. Jadi kita masih lagi sikit lagi Cik Man akan beralih ke ayat lain, iaitu Maliki Yaumiddin. Ada persoalan yang Cik Man rasa macam wow, best soalan dia. Ini menunjukkan dia tak ambil barang, menunjukkan dia memang jenis yang orang kata berdisiplin, otak dia memang jenis yang suka membaca buku-buku ilmu. Apa soalan dia tu? Cik Man, dalam ayat Maliki Yaumiddin tu Allah menyifatkan zat dia, diri dia memiliki hari pembalasan. Takkan Allah memiliki hari pembalasan je, habis Allah tak memiliki hari-hari yang lain. Contohnya memiliki manusia, memiliki hari di dunia ataupun alam-alam semesta yang lain. Baik, soalan ini bagus. Dia begini ya. Bila kita tahu susun atur alam ini bermula dengan alam apa? Roh. Kemudian alam apa? Rahim, kita dalam perut mak kita. Kemudian alam dunia. Kemudian alam barzah. Last kali alam apa? Alam akhirat. Jadi bila dah kelima-lima alam ni tadi, sampai ke alam akhirat, Allah dah sampai sana, Allah dah memiliki, memang confirm Allah dah memiliki alam-alam yang sebelum itu. Kerana alam akhirat ini, ataupun hari akhirat ini adalah climax. Last, dah tak ada dah. Sebab tu kita panggil Yaumul Akhirah, hari akhirat, iaitu hari akhir yang tak ada akhir selepas akhirat. Itu memang dah climax. Jadi bermakna Allah itu memang menguasai segala-galanya. Contoh, Cik Man bagi contoh orang tanya kan,
Cik Man, ni kereta Cik Man. Cik Man miliki kereta je, tayar tak ada. Soalan tu nak bagi kaki aku tak sampai hati pula. Maknanya bila Cik Man dah memiliki kereta tu, perkataan kereta tu dah meliputi apa, Dik? Dah meliputi tayar, pintu kereta dengan dia punya apa? Seat dekat depan belakang, enjin sekali, kemudian dengan aksesori dalam yang kau letak anjing yang geleng-geleng waktu kau bawa tu pun dia geleng dengan kau kan. Jadi macam dia faham kau cakap, kau pun faham dia. Jadi semua tu bila sebut kereta, saya memiliki semuanya. Rumah ni saya punya, peti ais saya punya, katil, orang takkan tanya satu-satu peti ais, kan rasa terbeleng rasa. Jadi bila Allah menyebut bahawa dia memiliki, hari kemudian bermakna Allah adalah pemilik mutlak, memiliki segala-galanya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Baik, itu kita dah selesai insya-Allah sedikit sebanyak tentang Maliki Yaumiddin. Kita beralih ayat yang seterusnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau sajalah yang kami na'budu dan kepada engkau sajalah yang nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kadang-kadang kita dengar ataupun kita tengok ada terjemahan sebilangan orang kata iyyaka na'budu, maksudnya kepada engkau sahajalah yang kami sembah. Sembah ni salah satu daripada aktiviti kehambaan kita. Selain daripada kita kahwin, cara yang Allah redha. Kita jual beli, cara yang Allah redha. Kita berinteraksi, cara yang Allah redha. Dan salah satunya kita menyembah dengan cara yang Allah redha. Ada orang sembah Allah dengan cara yang lain. Ada orang berzikir kepada Allah dengan cara yang tak betul. Jadi, bila kita nak terjemahkan perkataan na'budu kepada sembah, sembah ini hanya mewakili skop kecil daripada na'budu. Di mana perkataan na'budu, kata akarnya ialah abidah. Abidah atau al-abdu. Al-abdu ni maksudnya hamba. Pernah dengar tak perkataan orang sebut kadang-kadang hamba abdi? Sebenarnya hamba dengan abdi sama. Jadi kita ulang dua kali. Hamba bahasa Melayu, abdi bahasa Arab. Jadi na'budu yang abdi itu perkataan yang sama. Maka macam mana kita nak terjemahkan hamba dekat situ? Maka kita tukar supaya nampak kita ni memang sentiasa berhubung dengan Allah, bukan saja dalam urusan menyembah, tapi dalam urusan yang lain. Ketika menyembah kita hamba Allah. Habis itu selepas sembah kita bukan hamba Allah. Tak. Keseluruhan hidup kita adalah hamba Allah selain daripada ketika kita menyembah ataupun solat sahaja. Jadi kita terjemahkan iyyaka na'budu kepada engkau sahajalah yang kami perhambakan diri. Jadi sempurna dah. Kita memang hamba Allah. Adakah kita ni hamba Allah ketika masjid? Adakah kita ni hamba Allah ketika pakai telekung? Adakah kita menjadi hamba Allah ketika kita pakai kopiah ataupun baju Melayu jubah saja? Tak. Kita hamba Allah all the time. 24 hours per day. 24/7. Seminggu. Sampai bila-bila. Setiap detik. Jadi tak timbul persoalan. Bilakah masanya kita bukan hamba Allah? Tak. Setiap masa, sentiasa kita memang hamba Allah. Ketika nak mandi, macam mana mandi seorang hamba Allah? Tak membazir, masuk jamban dengan kaki kiri. Kemudian ada doa masuk tandas, ada doa keluar tandas. Itu kan hamba Allah. Apa buktinya hamba Allah pula? Sebab doa tu kita dapat daripada Nabi. Kita ikut Nabi. Allah suruh kita ikut Nabi. Maka kita ikut Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah kata kepada Muhammad, Muhammad, beritahu kepada umat, kalau kau mencintai Allah, maka ikut aku. Jadi, tidak ada pertikaian ataupun tidak ada pengecualian bila kita tafsir dan terjemahkan iyyaka na'budu, kepada engkau sajalah yang kami perhambakan diri. Maka itu adalah kesempurnaan yang menunjukkan hubungan kita dengan Allah. Kita berehat sekejap. Kita jumpa selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam rancangan jawapan pandai Cik Man. Korang tanya je, insya-Allah Cik Man akan jawab. Dan kita masih lagi berada dalam tafsir ataupun huraian surah Al-Fatihah. Jadi sebelum ni kita bincangkan tentang, kita sedang berada dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau sajalah yang kami perhambakan diri, yang kami beribadah. Bila sebut ibadah tu, keseluruhan kita memang ibadah lah. Hidup kita ibadah. Ibadah ni bukan dalam surau aja. Keluar daripada surau tak ibadah. Tak. Ibadah ni maknanya bagaimana kita nak setkan kita ni hamba. Sebab ibadah tu daripada abdu dan abdu itu hamba. Jadi bila dalam surau kita ibadah, maka keluar daripada surau kita ibadah. Keluar surau nak pergi mana? Pergi bisnes, Cik Man. Bisnes jangan ada riba pula. Lepas bisnes nak pergi mana?
nak bincang sikit pasal politik. Politik jangan ada rasuah. Kemudian lepas aja beberapa bulan tu nak buat apa? Saya nak buat majlis kenduri. Majlis kenduri jangan ada campur lelaki perempuan, gejala-gejala sosial. Kemudian lepas kenduri mungkin ada jamuan, kemudian ada perkahwinan, kemudian dalam urusan-urusan yang lain pinjaman bank jangan ada riba, jangan ada bunga dan seumpamanya. Maka semua ini kita buat sebab kita ada sistem, dan sistem itu telah dianjurkan ataupun diperintahkan oleh Subhanahu Wa Taala. Macam maklum masak dekat dapur, ada bahan-bahan nak masak gulai, ada bahan-bahan yang Allah benarkan, ada bahan-bahan yang Allah larang. Jadi semua itu dalam konteks ibadah. Memasak kita sebagai hamba Allah, memasak merupakan satu ibadah. Selain daripada kita nak pastikan bahan-bahan yang kita gunakan itu bahan-bahan yang halal, maka tujuan kita masak tadi untuk siapa? Untuk suami. Bila sebut untuk suami, itu salah satu daripada tanda maklum sebagai seorang isteri yang solehah. Maka kita katakan ini adalah konteks ibadah di dalam surau maupun di luar surau, senang kata seluruh kehidupan kita. Iyyaka na'budu. Kemudian kita sambung frasa ayat yang seterusnya dalam ayat yang sama, wa iyyaka nasta'in. Dan kepada engkau sajalah kami nasta'in. Nasta'in ini maksudnya kami mohon pertolongan. Allah segala-galanya. Allahus Samad. Allah tempat kita merujuk segala-galanya. Timbul ada satu persoalan yang Cik Man memang nak huraikan pun. Kata Cik Man, kita percaya kepada Allah, tapi kenapa kita ada minta bantuan bomoh? Baik, memang bila cerita pasal dukun bomoh ni benda yang seram ataupun kita nak kaitkan, kita nak sinonimkan dengan sesat. Bomoh ni dia bahasa orang tradisional lah. Maknanya mungkin doktor. Cuma doktor tu lebih kepada moden, pergi bangunan, ada alat-alat moden. Bomoh, merawat, doktor merawat. Cuma kaedah rawatan itu mungkin berbeza, dan kaedah rawatan itu yang akan menentukan, yang akan decide sama ada boleh di sisi agama ataupun tak boleh. Jadi kita kena faham bila sebut perkataan bomoh ataupun pawang, dukun, maka dia agak rapat sikit, agak sinonim dengan sesuatu yang berkait dengan alam ghaib, iaitu minta bantuan daripada jin. Bila sebut jin ni kita fahamlah alam ghaib, alam jin. Jin ni ada jin Islam, ada jin yang bermasalah, yang dikaitkan dengan keluarga syaitan dan iblis. Maka secara tidak langsung risiko besar kita berhubung kait minta tolong daripada syaitan ataupun iblis, maka boleh membawa kepada hukum syirik, keluar daripada agama. Sebagaimana yang Nabi sebut di dalam hadis, man ata kahinan aw arrafan, siapa yang mendatangi, siapa yang pergi rumah tukang ramal dan dia percayakan apa yang disebut oleh tukang ramal, kamu mati minggu depan, jodoh kamu dengan dia, jangan kahwin dengan si fulan, boleh bawa sial, boleh bawa malang, boleh bawa malapetaka, jangan kahwin serentak adik-beradik, nanti kang ada ketulahan dan seumpamanya. Maka ini jelas menunjukkan ada manusia yang cuba mengambil kerja Tuhan, iaitu urusan-urusan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan masa depan adalah alam ghaib yang hanya menjadi milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Cik Man katakan tadi, bila ada persoalan, Allah ni dia memiliki hari pembalasan saja ke? Tak. Allah memiliki segala-galanya. Antara yang Allah memiliki ialah pengetahuan tentang masa depan. Kita tak tahu besok hujan ke tidak. Yang kaji cuaca tu bukan bomoh. Yang tu dia nak relatekan dengan alam sekitar ataupun geografi, yang tu tak ada masalah sebab ada sebab musababnya. Yang ni tak ada kena-mengena, tiba-tiba pakai gelang. Kenapa pakai gelang? Saya demam, jadi gelang ni penyembuh. Tak ada kaitan saintifik pun. Kalau tak ada kaitan saintifik, maknanya tak ada sebab musabab. Dia berbeza kita jumpa bomoh dengan kita makan Panadol ataupun pergi klinik. Jumpa bomoh nak elokkan demam pakai gelang, yang tu tak ada kaitan saintifik. Apa kena mengena gelang dengan suhu badan? Tapi kalau kita makan Panadol contohnya, ataupun kita pergi klinik, doktor saya nak suntikan yang boleh kurangkan suhu badan, jadi itu sebab musabab. Memang Allah memerintahkan kita supaya berusaha. Tapi akhir sekali, in the end, kita mesti kaitkan yang memberi kesan kepada suntikan rawatan, yang memberi kesan kepada Panadol, Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan alat-alat tersebut sebagai sebab musabab untuk menunjukkan kita berusaha. Jadi bila minta kepada bomoh, bila minta kepada orang-orang yang ramal tentang masa depan, tengok jari dan seumpamanya berdasarkan bulan, berdasarkan bintang, maka ini jelas sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kenapa ada manusia juga yang jumpa
disebabkan oleh kurangnya iman, kelemahan iman, bahkan kita telah pun melakukan satu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengeluarkan kita daripada agama. Jadi kita kena faham iyyaka. Perkataan iyyaka tu kita nak skopkan, ya. Kita nak mengatakan bahawa semata-mata engkau sahajalah yang kami mohon pertolongan. Tidak ada yang lain. Kalau yang lain kita, mak tolong lipat baju adik, adik tak reti nak lipat baju. Tolong ketika ini adalah tolong yang ada kaitan saintifik. Tolong yang bersifat kemanusiaan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama yang macam pergi klinik tadi. Boleh je kalau Allah nak terbangkan baju tu terapung-rapung, lepas tu bentuk sendiri. Cuma kita pula pelik nanti kan. Jadi Allah nak memberikan kita mudah faham bahawa kita hidup sesama manusia ada saling bantu-membantu, tapi kita tetap yakin yang menggerakkan semua ini, yang memberikan kita kemudahan untuk orang bantu kita dan kita bantu orang dengan tenaga kita yang ada, hanyalah Allah. Jadi cukup setakat itu yang dapat Cik Man kongsikan untuk episod kali ini. Tapi kita masih lagi berada dalam dimensi surah Al-Fatihah. Kita akan sambung di hari lain. Jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum.